kejutan Team Hak selaku juara bertahan ataupun Team Hak akan buktikan kenapa mereka juara musim yang ke-10. Ya, dan sekarang ni kalau kita tengok daripada segi stats, early game dan juga Ultra League lebih pada pasukan Team Hak yang kita betul-betul kena tengokkan. Untuk pasukan Homeboys, mereka ada kelebihan yang besar dekat kawasan team fight, early to mid dan juga late game. Jadi dekat sini kita tengok ada peluang yang bagus untuk Homeboys. Ya, benar, tepat sekali. Tetapi apapun tuan-tuan dan puan-puan, anak jantan di medan perang, semangat pejuang berkobar di dada. Juara bertahan membuka gelanggang, menentang pewaris legasi legenda. Pertarungan pembukaan bagi MPL Malaysia musim yang ke-11. Pertarungan di antara tim Homeboys berhadapan tim Hak. Ya, Team Hak akan memulakan di bahagian warna biru. Sementara Homeboys akan memulakan game ini di bahagian warna merah. Panda akan memastikan GB menghadapi sedikit kesukaran untuk mendapatkan purple buff ini. Dekat sini jujur cakap dia hanya nak slowkan sahaja sebab Lancelot dia perlukan masa sedikit untuk dapatkan level 4 dan Lancelot adalah antara hero yang boleh dikacau dekat dalam jungle. Fredrin tak boleh dikacau sangat. Sebab tu kita boleh nampak walaupun okey nampak Panda kat sini tak perlu nak panik. Dah tahu dah dia just nak slowkan saja jadi abaikan je. Jadi dekat sini untuk kedua-dua pasukan kita boleh nampak idea yang Team Hak nak beri space kepada Gary and Homeboys tak kisah pun. Ya, sedikit fokus kepada Lancelot tersebut. Kita berikan fokus juga kepada bahagian emblem yang dipilih iaitu Demon Slayer. Saya sememangnya ingin melihat bagaimana Gary ingin mengendalikan Lancelot yang terbaru ini sebab banyak inovasi melakukan Lancelot dengan itemization lebih ke arah tankiness dengan satu sahaja item yang bersifat physical damage dan saya jangkakan itu juga yang bakal dilaksanakan. Tapi Panda dekat bahagian atas cuba untuk mendapatkan sepat. Petrify sudah pun dibasirkan tapi dia yang terkorban. Ya, satu pemulaan yang cukup baik ditunjukkan oleh pasukan Homeboys. Lagi-lagi apabila turtle yang pertama akan muncul di bahagian atas. Dan bercakap tentang dua emblem ini, kita nak tengok Retribution manakah yang lebih pantas di antara Gary ataupun Chibi. Dan bercakap tentang Chibi sekarang ni. Ya, Chibi sudah pun bergerak dengan cukup agresif. Dia cuba untuk melakukan hentakan tetapi dielak baik dengan penggunaan Tone Rose daripada Gary. Dekat sini saya nak ceritakan adalah berdasarkan apa yang nampak daripada first initiation tadi, Team Hak nampak seperti communication mereka kena on point sekarang disebabkan Panda initiate tapi dia masih belum ada level 4 dan nampak seperti Lola tak ready untuk follow up. Jadi sekarang ni perlawanan dekat kawasan turtle. Lola masuk ke dalam. Boleh ke tidak Homeboys untuk securekan. Ya, dan sekali lagi Gary berjaya untuk mendapatkan turtle tapi di kawasan belakang Lola berjaya untuk ditumbangkan. Panda pula menjadi sasaran yang seterusnya namun Panda masih lagi berjaya untuk meloloskan diri. 2 kill untuk pasukan Homeboys walaupun satu di bahagian yang berbeza. Tetapi pada saat yang sama Turtle berjaya untuk didapatkan oleh Team Hak. Ya, bagi saya satu trade yang cukup baik daripada pasukan Team Hak. Walaupun mereka tertewas 2 pemain. First, dekat awal game, satu apabila mereka cuba dapatkan turtle. Tapi apabila mereka berjaya dapatkan turtle, satu momentum yang baik telah pun cuba dilakukan oleh pasukan Team Hak. Untuk pastikan kalau selepas ini ada serangan-serangan akan dilakukan oleh pasukan Homeboys, mereka tahu apa mereka nak buat. Sebab mereka dah cuba dapatkan chemistry yang cukup-cukup penting buat pasukan Team Hak. Sekarang jujur, saya tengah tengok match up jungler dekat sini disebabkan Gary berjaya untuk securekan turtle. Jadi nampak seperti dia punya retribution sangat bagus. Tapi tengok juga dekat Chibi, sekarang ni dia ada 2 kill. Dan first item priority, Hito berjaya untuk siapkan dia punya corrosion scythe. Tetapi masih tak cukup lagi untuk Melissa Barbosa masuk ke dalam. Panda terus saja menangkap seorang pemain dan akhirnya ditumbangkan dengan mudah. Rotasi yang mantap daripada duo mid di bahagian pasukan Homeboys. Jadi kali ini saya boleh katakan Panda perlu untuk lebih berhati-hati dalam melakukan rotasi. Satu perkara yang kalau kita bercakap tentang rotasi, Warlord bermain dengan cukup baik. Apabila berada di atas, mampu untuk memberikan bantuan yang cukup baik. Dan apabila di bahagian bawah, mampu memberikan Anip kill yang cukup, bukan kill kepada dia, tapi assist kepada dia, tapi cukup memberikan kesan yang lebih besar kepada pasukan Homeboys untuk dominasi map ini. Dan di bahagian bawah, mereka cuba untuk pastikan gold plating menjadi milik mereka. Ya, mereka cuba tapi hanya dapatkan sikit saja. Namun dekat bahagian tengah, Zai hampir saja dikorbankan. Dia juga perlu untuk lebih berhati-hati dengan bergerak di kawasan river secara bersendirian memandangkan dia mengharapkan Panda untuk membuka push. Sekarang soalan dia adalah kita tengok line up Team Hak. Apa yang mereka perlu lakukan disebabkan mereka punya early game juga sangat-sangat kuat dengan adanya Karita dan juga Lancelot. Tapi nampak seperti mereka tak dapat setup yang sepatutnya. Manakala untuk pasukan Homeboys, mereka punya game plan nampak macam agak mudah. Kufra tangkap, yang lain follow up. Dan sekarang pasukan Homeboys, mereka teruskan lagi sekali berlawan dekat kawasan turtle. Ya, tapi Sepat berjaya untuk mendapatkan zona dengan cemerlang. Malah ada follow up daripada Barbosa. Lola berjaya untuk dikorbankan. Sepat cuba untuk masuk namun Gary sekali lagi berjaya untuk dapatkan turtle. Zai
hampir dikorbankan. Tapi masih lagi ada Blika, sempat nyawa yang cukup-cukup rendah. Tapi Gary bersorangan, ditinggalkan dan dikorbankan. Matchup yang terjungler sebentar tadi cukup menarik. Gary sekali lagi berjaya untuk dapatkan turtle, tetapi saya suka bagaimana respon daripada pasukan Homeboys. Mereka tahu mereka kalah apabila mereka tidak berjaya mendapatkan turtle, tapi bagaimana mereka react apabila mereka melakukan kesiapan tersebut. Sekarang ni saya tengah tengok pada EXP lane. Perbezaan gol cukup berbeza. 2,300 berbandingan 2,900 di mana sempat dah siapkan dia punya Hunter Strike. Manakala untuk Arlott, untuk Lola, dia hanya siapkan Fury Hammer untuk dapatkan dia punya penetration. Tetapi item defense masih belum siap. Jadi untuk dia masuk dalam team fight sekalipun, daripada segi damage saya rasa okey je. Tapi dia tak boleh tahan banyak sangat damage. Itu masalah dia. Ya, itu akan menjadi satu masalah yang besar. Tetapi satu lagi masalah yang menjadi kerisauan bagi tim Hak adalah Hito yang tadi dia menang secara bersinar dekat bahagian gold lane. Tapi sejak dua orang daripada pasukan Homeboys sudah pun memberikan bantuan kepada Anip, Hito mempunyai masalah yang cukup besar. Dan kali ini masih lagi ditekan. PDS Strike dibuka. Cuba untuk masuk dengan satu rendangan Ocean Oddity. Namun pasukan Homeboys akan terus mengundurkan diri. Namun Zai dekat bahagian tengah menghadapi masalah yang cukup besar. Mungkin bakal dikorbankan tetapi masih lagi sempat untuk pulang ke bahagian yang lebih selamat. Ya, Homeboys main dengan cukup tenang sekarang ni. Team Hub mereka harus bangkit. Mereka kena cuba untuk dapatkan at least sesuatu untuk trigger balik cara untuk mereka mendapatkan objektif yang penting. Yes, mereka berjaya mendapatkan 2 turtle, tetapi kalau dominasi yang besar dilakukan. Oh, Panda akan ditangkap sekali lagi. Bukan perkara yang baik untuk pasukan Hawk. Tapi GP satu hentakan memberikan dia nyawa kembali. Barbosa dengan 2 orang yang ditangkap. Namun Barbosa yang bakal dikorbankan. Hito mendapatkan kill. Tapi lihatlah bakal Lola dekat bahagian belakang. Cuma untuk dapatkan Anip, namun stun terkena. Anip berjaya melakukan serangan balas yang cukup untuk mengorbankan 2 orang pemain daripada tim Hawk. Ya, mereka saling tahu apa yang ingin lakukan mereka. Mereka tahu apabila mereka telah pun lakukan serangan, cara mereka balas baik serangan tersebut untuk pastikan damage dealer yang penting berjaya dijatuhkan. Turtle yang ketiga pastinya akan menjadi satu turtle yang mudah kepada pasukan Homeboys. Tengok pergerakan game sekarang ni. Team Hub punya draft, punya line-up sangat-sangat berisiko tinggi. High risk, high reward. Disebabkan mereka ada banyak damage. Tetapi tak ada sesiapa yang betul-betul keras. Mereka betul-betul harapkan untuk Lola menang dia punya lane, dapat item, rush dia punya item secepat yang mungkin. Jadi pastikan dia boleh frontline untuk dia punya team. Sebab sekarang ni, bila dah kalah gol sedikit, susah untuk sesiapa nak check. Bush kita pun nampak Panda berapa kali bagi vision kepada Hito. Tapi dia kena sacrificekan nyawa dia sendiri. Betul, mereka perlu untuk memberikan fokus kepada pemain yang sepatutnya, kepada Anip, kepada Warlord. Mereka perlu kenal mana yang mereka boleh untuk tumbangkan, mana yang mereka tak boleh untuk tumbangkan. Begitu juga dengan kita, perlu untuk kenal yang mana batu, yang mana permata, yang mana cinta, yang mana hanya suka-suka. Untuk kita tidak dikecewakan. Begitu juga dengan tim Hawk sekarang ni. Kalau mereka terus memberikan fokus kepada Barbosa yang berada dekat bahagian depan, Chibi yang berada dekat bahagian depan, mungkin mereka yang bakal dikorbankan. Namun kali ini ada satu tangkapan Barbosa! Satu lompatan maut, terus saja mengorbankan Zai. Malah meruntuhkan menara di bahagian atas dengan cukup mudah. Ya, nampaknya Homeboys tahu siapa permata mereka, iaitu Fasa yang digunakan oleh Warlord, berjaya untuk dapatkan kill. Tapi Gary masih lagi belum memutus asa. Ya, dia cuba untuk dapatkan GB, tapi nyawa GB sangat-sangat kebal. Pemain Homeboys pulang tanpa sebarang kecederaan. Ya, sekarang ni Lafel untuk pasukan Team Hub, macam mana mereka nak stopkan lagi-lagi ni Warlord? Sekarang ni apa yang mereka perlukan adalah bush control. Mereka kena kontrolkan map ini disebabkan kekuatan Kadita adalah bila kita tak tahu Kadita tu dekat mana. Tiba-tiba je akan kena engage, akan kena stun, akan kena knock up dan sebagainya. Jadi macam mana sekalipun, Team Hub mereka kena main macro punya gameplay. Cari position dekat dalam map untuk tangkap Anip dan juga Warlord dekat belakang. Sebab kalau mereka tunggu untuk Homeboys masuk, tunggu Barbosa masuk, tunggu Chibi masuk, tunggu Sepat masuk, mereka akan kalah every single time. Mereka kena cari bush untuk flank. Dan kali ini Chibi dah mula untuk bergerak jauh lebih agresif. Gary perlu untuk berhati-hati. Tak ada rakan sepasukan berada berhampiran. Dan kali ini saya kira di bahagian mid lane akan dilakukan serangan daripada pasukan Homeboys. Zai ada dekat bahagian kiri tapi tak ada apa yang boleh untuk pemain ini lakukan. Barbosa terus melakukan lompatan. Panda sudah pun berjaya untuk dapatkan tangkapan tapi damage tidak mencukupi. Barbosa pulang dengan selamat dan menarik bahagian tengah gagal untuk dipertahankan. Apa yang menarik yang dilakukan oleh pasukan Homeboys, apabila mereka melakukan rotasi mereka sangat-sangat cepat dan sangat-sangat pantas menyebabkan pasukan Team Hawk menghadapi sikit masalah. Ya, benar sekali Barbosa ada masalah tapi dia masih lagi berjaya untuk dapatkan tangkapan. Zai hampir dikorbankan.
dikorbankan, berjaya untuk dihumpan. Dan kali ini Gary juga tertumbang. Sempat dengan nyawa skor rendah, sempat untuk melarikan diri, tetapi nyawa daripada Team Hawk juga cukup rendah. Terpaksa untuk pulang dengan 2 kejatuhan. Dan Homeboys bersukaria di kawasan lot untuk mendapatkan objektif mereka. Nak tak nak, Team Hawk kena cari cara untuk slowkan game ini sedikit. Kita boleh nampak 3 orang menentang dengan Chibi. Saya boleh dengar Chibi gelak. Dari sini boleh dengar dia gelak. Dan dia dah siapkan dia punya item HP. Jadi tak ada masalah untuk Chibi untuk front line, damage, tank, segala-galanya. Apa yang mereka perlukan, Hito get more items. Dapatkan lagi banyak damage. Dia dah siapkan dia punya Demon Hunter Sword. Jadi kalau kita boleh nampak full itemization dia, saya rasa nak tak nak Hito kena ada 3 ataupun 4 item baru dia betul-betul jadi bahaya. Yes, dia punya ulti boleh securekan at least dia punya positioning. Tetapi kalau bercakap tentang sustainability daripada pasukan Team Hawk, siapa yang akan berada di bahagian hadapan untuk pastikan Hito ataupun Zai boleh untuk sustain ataupun cuba untuk survive apabila lakukan serangan? Ya, itu akan menjadi sebuah persoalan yang cukup besar. Sebenarnya dalam cerita ini mereka yang perlu untuk lakukan serangan terlebih dahulu. Tapi lihatlah, kalau mereka yang menadal damage, mereka takkan mampu untuk berbuat apa-apa. Panda dekat bahagian belakang hanya memerhati daripada jarak yang cukup jauh. Dia cuba untuk berenang-renang di bahagian belakang, tapi tiada sebarang mangsa pun untuk dilemaskan. Ya, ini tarik milik pasukan Team Hawk di bahagian tengah berjaya Panda. dijatuhkan. Untuk dapatkan Anip. Tak berjaya dan kali ini akan ada masalah untuk Zai. Flicker masih lagi ada untuk pemain ini menyelamatkan diri. Tapi bagaimana untuk mereka menyelamatkan pergerakan masuk daripada Homeboys yang sudah pun mula untuk meruntuhkan satu demi satu menara milik pasukan Hawk. Ya, Gary nampaknya sangat-sangat memerlukan momen dia untuk pastikan cuba untuk menjatuhkan damage dealer yang besar daripada pasukan Homeboys, iaitu Anip dan juga Warlord. Kerana kedua-dua pemain ini dijaga oleh Barbosa dengan cukup baik. Lagi apabila Chibi sentiasa berada di bahagian hadapan. Sekarang kita dapat saksikan bagaimana mereka cuba untuk mendapatkan Panda. Dalam talk show tadi saya sendiri cakap, Panda dia ada mentality tak nak give up. Jadi selagi dia mencari angle, ada peluang untuk dia dapatkan sesiapa. Anip, Warlord, tak kisah. Dia kena bagi harapan dekat tim dia yang boleh lakukan sesuatu. Jadi dekat sini kita memang kena tengok. Kalau Panda boleh create moment untuk tim dia sendiri, masih boleh turn the game around. Sebab ini sekarang ni nak masuk minit ke-12. Dan sekarang kita tengah tengok Anip. Antara yang bahayanya adalah disebabkan dia dah ada Wind of Nature. Sebab tu saya memang tengok kepada Panda, harapkan kepada dia untuk jatuhkan Anip. Sebab kalau nak harapkan orang lain, lagi dengan macam mana Anip jaga dia punya positioning, sangat susah. Ya, memang sangat-sangat susah. Malah seperti yang saya katakan tadi, Team Hawk kena mengharapkan mereka yang memerlukan sesuatu lebih-lebih lagi daripada Panda. Kalau Panda dapatkan sama ada Anip ataupun Warlord, perkara akan jadi jauh lebih mudah lagi. Dan kalau mereka yang tertangkap terlebih dahulu, memang satu persatu bakal ditumbangkan oleh pasukan Homeboys dengan sangat-sangat mudah. Cuma persoalan saya daripada untuk Lafel, apabila pasukan Team Hawk masuk ke bahagian league, mereka mampu untuk mendapatkan at least momentum cuba untuk kalahkan pasukan Homeboys. Saya masih percayakan dengan kekuatan Melissa. Melissa AoE damage daripada segi team fight dia memang sangat-sangat kuat. Asalkan boleh menjaga pasukan Hito tak mati, tapi sebelum tu Panda tertangkap lagi sekali. Killing spree diberikan kepada Warlord. Inilah apa yang saya katakan. Kalau mereka yang dijumpai, mereka akan terus hilang sebelum sempat untuk melakukan serangan balas. Dan situasi yang sama, kekurangan daripada sudut jumlah, lot terbuka untuk pasukan Homeboys dan Team Hawk berkurung di rumah mereka. Ya, 7,000 yang memisahkan di antara kedua-dua pasukan ini bakal jadi lot yang kedua, lot yang cukup mudah kepada pasukan Homeboys. Dan kalau mereka dapatkan Luminous lot ini, saya pasti akan ada 2 inhibitor turret milik pasukan Team Hawk mampu dijatuhkan berdasarkan team fight yang dilakukan oleh pasukan Homeboys. Kalau dilakukan dengan cantik, Homeboys boleh end juga game sekarang ini juga disebabkan mereka punya wave clear bukanlah yang terbaik. Kalau mereka cuba untuk clear lane, mereka boleh ditangkap oleh Chibi, Barbosa dan juga Sepat. Jadi agak bahaya juga. Jadi untuk pasukan Homeboys, sekarang ni kalau mereka kalah adalah mistake mereka sendiri. Ya, tepat sekali. Kalau mereka tertewas, pastinya ada sebuah perkara yang boleh dipersoalkan dalam diri mereka. Tapi pada saat ini Team Hawk juga perlu untuk menjawab persoalan kita. Bagaimana untuk melakukan defending dengan 3 buah inhibitor turret sahaja. Dan belum ada sebarang cara maupun gerakan yang baik. Dan kali ini Barbosa dihalang dengan baik. Namun Gary tetap akan ditumbangkan. Barbosa masih lagi di mortality. Tapi lihat Panda belum sempat untuk dia melakukan renangan. Terus saja
saja dia ditumbangkan. Hito cuba untuk bertahan, tapi Hito ditangkap. Hito dikorbankan, meninggalkan 2 orang pemain saja Homeboyz. Mari dengan cukup megah mendapatkan pemain yang keempat. Dan kali ini mata pertama jatuh ke tangan pasukan Homeboyz. Bercakap tentang setup yang cantik, itu yang ditunjukkan oleh pasukan Homeboyz. Mereka berjaya menewaskan pasukan Team Heart dengan satu keputusan yang cukup baik buat pasukan mereka. Tapi tadi kita sempat tengok Team Heart sekejap. Muka mereka nampak macam mereka dah belajar sesuatu yang baru.